وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا تعلم التعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah fi Fiqh Sadat Asy-Syafi'iyah yang disusun yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl Hadrami rahimahullah taala. Baik. Kita sudah pun masih lagi di dalam bab taharah, masih bersuci. Dan hari ini kita sambung di dalam bab al-ijtihad. Baik, seperti mana kita tahu, di dalam bab bersuci dia ada 3 benda yang perlu kita tahu. Yang pertama maksud taharah, dan yang kedua wasail taharah, dan yang ketiga wasail taharah. Yang pertama adalah maksud taharah. Apabila kita sebutkan taharah, apa maksud taharah? Apa yang terlintas di dalam pemikiran kita? Apa maksud bersuci? Ada 4 perkara. Yang pertama mandi, iaitu mengangkat hadas besar. Dan yang kedua wuduk, mengangkat hadas kecil. Dan yang ketiga tayammum. Tayammum ganti daripada wuduk ataupun mandi. Dan yang keempat menghilangkan najis. Termasuk di dalam menghilangkan najis istinja, bab istinja. Kemudian dalam bersuci ada wasail, boleh kita katakan alat bersuci. Alat bersuci ada 4. Yang pertama air, itu adalah asas bersuci. Dalam mandi, dalam wudu, dalam menghilangkan najis adalah menggunakan air, asasnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Ta'ala turunkan daripada langit air yang menyucikan, mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Yang kedua tanah. Tanah ini di dalam bab tayammum. Jika tak ada tanah, maka boleh pindah kepada tayammum dengan menggunakan tanah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tak ada air, maka boleh pindah kepada tayammum dengan menggunakan tanah. Dan juga di dalam menghilangkan najis, di dalam menyucikan najis mughalladhah. Menyucikan najis mughalladhah, anjing dan babi, maka tak boleh, tak memadai hanya guna air sahaja. Kena guna juga dengan menggunakan tanah. 7 kali basuhan, salah satunya disertakan dengan tanah. Itu alat yang kedua adalah tanah. Dalam mengangkat hadas, dia tak mengangkat hadas, tapi dia membolehkan ganti daripada mengangkat hadas, iaitu wuduk dan mandi, dan menghilangkan najis mughalladhah. Dan yang ketiga batu. Batu juga salah satu daripada alat bersuci. Tapi batu dalam bab bersuci ni bukannya maksudnya batu yang kita tahu ni. Bukan. Batu dalam bab istinja, kullu jamidin tahirin qali'in ghair muhtaram. Setiap pepejal, lawan pepejal adalah cecair. Kullu jamidin tahirin, yang suci, bukan najis atau mutanajis atau musta'mal. Qali'in, yang kesat. Itu termasuk dalam batu. Seumpama batu, kayu, daun kering, kertas, tisu, semuanya termasuk di dalam batu di dalam bab istinja. Ghairu muhtaram, yang tidak dihormati oleh syarak, seperti buku agama. Begitu juga makanan, tak termasuk di dalam batu walaupun pejal. Itu adalah alat yang ketiga, batu. Hanya di dalam bab menghilangkan najis dan lebih khusus adalah istinja sahaja. Batu ni boleh gantikan daripada air, ataupun boleh guna, bukan dia tak ganti, dia boleh gunakan batu walaupun ada air, tapi dalam bab istinja sahaja. Pada mengangkat hadas tak boleh. Pada membersihkan najis selain daripada istinja juga tak boleh menggunakan batu. Dan yang ketiga, yang keempat, ad-dabhu. Ad-dabhu maksudnya samak. Ini di dalam menghilangkan najis. Ada kulit bangkai binatang, kita samak dia, bersihkan kulit tu dengan sesuatu yang tajam, seperti cuka, seperti garam dan kapur. Itulah dipanggil ad-dabhu. Ini kullu syai'in hirrif yanzi'u fadalatil jildi wa 'ufunati.
setiap benda yang tajam yang menghilangkan kotoran kulit ada di kulit dan busuknya di kulit. Itu adalah alat bersuci. Baik, hari ini kita pindah yang ketiga. Kita dah tahu ada maksud, ada wasail. Yang ketiga dipanggil wasail taharah. Iaitu sebelum kita nak berwuduk kena guna air. Sebelum kita nak guna air, kena tahu dulu air itu suci tak suci. Macam mana nak tahu? Dengan dua benda. Yang pertama dengan ijtihad. Ini kita masuk dalam bab ijtihad. Dan yang kedua awani, bekas, berjana. Ini kita masuk dalam bab wasail taharah. Kita nak guna air, kalau ada salah satunya suci dan salah satunya mutanajis, kita tak tahu, kita kena usaha. Kena selidik untuk mendapatkan salah satunya suci dan salah satunya tidak suci. Begitu juga dengan pakaian kita. Kalau ada yang satu dah kena najis, satu tak kena najis, kita kena selidik, usaha sampai kepada matlamat kita bahawa salah satunya adalah suci. Dan yang kedua, berjana. Sebab air, kita tahu air ni cair. Air nak letak atas kat mana? Takkan letak atas angin macam tu saja. Mana boleh? Pastilah kena guna berjana, bekas. Bekas tu pun kita kena belajar. Sebab asalnya bekas tak ada kena mengena dalam bab suci. Cuma kita kena guna air dan air tu letak dalam bekas. Bekas tu pun kita kena belajar. Masya Allah, agama Islam semua diterangkan. Daripada ibadat sampai bersuci, sampai alat bersuci pun kita belajar. Semuanya. Rasulullah kata apa? Tara kana alama hajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah tinggalkan kita agama yang dah jelas, terang lagi bersuluh, kita kata. Taklah orang yang sesat daripada agama Islam kecuali orang yang celaka. Semua benda. Tidak ada agama seperti agama Islam yang terangkan segala benda. Kalau kita tengoklah agama Kristian ke agama Yahudi ke, mereka hanya agama mereka dekat kanisah, dekat makbad dia sahaja, kat gereja dia sahaja ibadat, dah keluar daripada, tak ada dah agama. Itu jangan kita jadi seperti mereka. Kita agama kita undang-undang agama Islam kita, prinsip kita kena sentiasa ada bersama dengan kita. Kat masjid ke, kat rumah ke, kat supermarket ke, kat mana-mana depan orang, belakang orang, kena jaga prinsip agama Islam. Ittaqillah haitsuma kunt. Kena takut Allah Ta'ala di mana sahaja kita berada, bila-bila masa sahaja kita berada, kena mematuhi prinsip agama Islam di mana sahaja. Sehingga kan dalam bersuci pun, walaupun sebahagian orang kata jijik, keji, tapi juga kita kena belajar. Baik, hari ini kita masuk dalam bab ijtihad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid darain amin illa an qala faslun fil ijtihad. Ini benar musannif menerangkan satu fasal tentang bab ijtihad. Nah, al-ijtihad kata ulama, ta'arif dia bazlul majhud fi tahsilil maqsud. Nah, bazlul majhud kena ada usaha. Bazlu maksud menghamburkan, majhud usaha, tenaga kita. Tujuan apa? Fi tahsilil maksud, untuk capai maksud yang kita mahukan. Ini sebenarnya dalam bab ijtihad ni sangat-sangat luas. Maksudnya sebut sebahagian sahaja di dalam bab bersuci. Asalnya di dalam bab apa ijtihad ni? Di dalam bab bersuci, dalam bab masuk waktu. Ini betul juga kita kadang ada ijtihad. Dah masuk waktu ke belum? Tengok matahari, tak nampak matahari, tak tahu matahari. Tengok cuaca, tengok bayang-bayang, tengok apa lagi? Jam, tengok kalender. Ini semuanya supaya capai kepada maksud, dah masuk waktu ke belum. Begitu juga dalam kiblat. Kat mana arah kiblat? Kita dah tahu syarat sembahyang mesti menghadap kiblat. Semua jenis sembahyang wajib kena menghadap kiblat, kecuali dua sembahyang saja. Pertama, sembahyang syiddatul khauf, sembahyang ketika sedang perang, dan yang kedua sembahyang sunat di atas tunggangan ketika musafir yang mubah. Ini saja yang tak wajib. Itu pun ada ketika-ketika wajib menghadap kiblat, ada ketika tak wajib menghadap kiblat. Jadi macam mana nak tahu arah kiblat? Itu kena usaha.
Sama ada kita tengok matahari, atau tengok bintang, ataupun angin, ataupun kompas dan seumpama dengannya. Semua yang untuk maksud kita apa? Tahu arah kiblat. Begitu juga kata ulama di dalam bab mahram, dalam bab nikah. Kita nak berkahwin dengan seorang, adakah haram dia mahram kita betul-betul tidak? Dari segi nasab, ataupun musaharah, ataupun radha'ah, susuan, kita kena tahu. Jadi bab ijtihad ni sangatlah luas. Sangatlah luas. Baik. Kata musannif, "Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin, ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu walau a'ma." Baik, katanya apabila terkeliru seseorang mengenai air yang suci dengan air yang terkena najis, hendaklah ia berijtihad. Jika ia merasakannya suci, maka bolehlah bersuci dengan air tersebut walaupun dia seorang buta. Baik, sekarang ni musannif bagi tahu, katanya contoh, kita nak pergi tandas, nak berwuduk. Pergi buka pintu tandas, tengok anjing keluar daripada tandas. Tengok dalam bilik air tu ada 2 baldi. Mesti anjing ni dah minum salah satu daripada air tersebut. Kita tahu anjing, mazhab Syafi'i, najisnya mughallazah. Hatta mazhab Maliki pun kata lidah dia najis mughallazah. Mazhab Maliki badan tak najis mughallazah, lidah dia. Sebab dalam hadis, wulughul kalbi tughsalu sab'a marratan ihdahunna biturbi. Jilatan anjing. Mazhab Syafi'i kata kalau dah lidah dia yang paling bersih, lidah anjing yang paling bersih, dah juga najis mughallazah, apatah lagi badan-badannya, semuanya najis mughallazah. Jadi kita tahu anjing ni dah minum daripada salah satu 2 bekas air ni. Jadi macam mana kita nak berwuduk? Ulama kata tak boleh kita main terjah saja, main hentam saja. Kita kena tahu dulu mana air yang mutanajis, mana air yang suci. Macam mana? Itu ikutlah cara masing-masing. Yang penting ada berat sangkaan kita, kata ini suci, ini mutanajis. Sama ada sebahagiannya kata dengan air itu bergerak, ni satu bergerak, satu tak bergerak, ini air mutanajis. Ataupun tapak kaki anjing, kita tengok tapak kaki anjing, ataupun dah bau busuk, anjing tu minum, mulut dia kotor, habis bau busuk, dan seumpama dengannya. Jadi katanya apabila terkeliru seorang mengenai air yang suci dengan air yang terkena najis, maka hendaklah dia berijtihad, kena usaha sampai kepada maksud membezakan antara suci dengan yang mutanajis. Maka dia berwuduk daripada yang bersuci dan buang air yang mutanajis. Jika ia merasakan, sampai ke maksud sangkaan dia, merasakannya suci, maka bolehlah ia bersuci dengan air tersebut walaupun dia seorang yang buta. Sebab kenapa? Orang buta ni dia hanya hilang panca indera mata sahaja, tapi ada lagi bau dia, ada lagi pendengaran dia, rasa dia, masih ada lagi, ada majal, ada peluang lagi untuk dia berijtihad. Kecuali ulama kata kalau dalam menghadap kiblat ataupun dalam masa waktu, ini masa waktu mesti berpanduan dengan mata, dengan mata. Tapi subhanallah, Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang muazzin Rasulullah, dia buta, tapi dia tahu masa waktu. Sehingga ke sini Nabi Bilal, orangnya celik, tak buta, tapi dia azan waktu fajar kazib, sebelum subuh. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum, orang dia buta, dia azan tepat masa waktu subuh, ketika fajar sadiq. Macam mana orang buta lagi tepat daripada orang yang celik? Tapi ini tak mustahil. Kita tengok ramai orang yang buta, tapi banyak benda dia tahu. Orang buta boleh tahu duit tu RM1, RM2, RM3, RM100, jangan nak tipu dia, dia boleh tahu. Setengah orang buta boleh baca Quran lagi, betul tak? Boleh baca Quran. Macam mana dia baca Quran? Kita tengok Quran dia pun tak kerti nak baca. Tengok rasa dia boleh. Jadi Abdullah bin Umar tu, apabila orang tanya kepada dia, macam mana kamu tahu masa waktu waktu subuh, dia kata aku tahu dengan bau.
Sebelum subuh lain bau dia, malam lain bau dia, siang lain bau dia. Dia boleh syum maksudnya bau. Baik. Ini penerangan tentang bab ijtihad. Baik, pertama sekali hukum berijtihad. Kata ulama, ada kala berijtihad, ada kala hukum dia harus, dan ada kala hukum dia wajib. Bilakah harus kita berijtihad? Kata ulama, ada 4 syarat. Ada 4 syarat boleh kita berijtihad. Ini ulama kata kita ada 2 bekas air. Satu dah terkena najis, satu lagi suci. Kata ulama, boleh kita berijtihad walaupun ada air yang kita yakin dia adalah suci. Cuma boleh ke tak boleh? Boleh. Tak wajib dia ijtihad, sebab ada air yang suci. Baik. Syarat yang pertama kata ulama, syarat membolehkan dia ijtihad, mengharuskan dia ijtihad. Yang pertama, ayakuna indahu ma'un aw nahwuhu tahirun biyaqin. Kalau dia ada air yang lain yang dia yakin suci, ini hukum dia harus. Tapi kalau tak ada air lain, memang tak ada air lain, yang ada 2 bekas ni, salah satu dah terkena najis, salah satu lagi tak kena najis. Jadi kita ijtihad yang mana dah kena najis, mana yang tak kena najis. Dan tak ada air lain, ini hukum dia wajib. Wajib kita kena ijtihad. Sebab tak ada dah air yang lain. Takkan nak kita pindah kepada tayamum sedangkan ada air. Ada air yang suci. Maka kalau tak ada air yang lain, wajib. Dah bukannya harus, dah wajib dia berijtihad. Yang kedua, mesti ada berbilang-bilang. Benda yang kita nak ijtihad tu, kata ulama, mestilah lebih daripada satu. Jangan kita buka bilik air, keluar anjing, tengok dalam bilik air tu ada 1 baldi saja. Memang anjing tu minum ni saja, nak ijtihad dengan apa lagi? Ataupun kata ulama daripada satu. Contoh, kita nak sembahyang, tengok ada baju, kita yakin baju ni dah terkena najis, tapi tak tahu dekat belah tangan kanan ataupun tangan kiri. Ada 2, betul tak? Ada 2, tangan kanan, tangan kiri. Belah tangan kita dah kena kum, dia panggil. Bahagian baju kita ni dah terkena najis, tak tahu. Ataupun kena najis tapi tak tahu, kat bawah, kat atas, kat kiri, kat kanan. Ini pun tak boleh ijtihad. Sebab kenapa? Sebab dia satu pakaian sahaja. Dia mesti ada berbilang baju dengan baju yang lain. Jangan dalam pakaian tak tahu tang mana dia punya kena najisnya. Itu kata dia ta'addud mushtabih fihi. Mesti kena ada berbilang-bilang. 1, 2, walaupun banyak. Kita masuk bilik ada 10 baldi, anjing keluar daripada situ, mana satu? Boleh ijtihad. Jangan satu saja, paling kurang 2. Dan yang ketiga, ayakuna lil alama fihi majal. Mesti ada peluang, ada tanda-tanda yang boleh kita berijtihad. Ini ulama bagi contoh apa? Contoh, ada seorang ni, dia nak masuk Minang dekat salah seorang kampung ni. Ada seorang makcik ni bagi tahu, dia kata, saya pernah menyusukan anak susuan saya dan engkau dekat salah seorang dekat kampung ni. Macam mana kita nak tahu anak susuan kita? Adik-beradik susuan kita? Macam mana? Nak tengok DNA ke apa dia? Macam mana nak tahu? Tak tahu. Ini pun kata ulama tak ada ijtihad. Terus tak perlu ijtihad. Kahwin saja yang mana-mana. Ada kata kahwin saja sehingga sampai sorang. Sorang itu dah tak boleh dah. Mestilah dia ada apa? Ada peluang, ada majal, ada peluang untuk kita berijtihad. Baik, maksudnya ada tanda-tanda. Kata ulama, kalau lah tak ada tanda, contoh kita masuk bilik air, tak ada air tu bergerak, tak ada tapak kaki anjing, tak ada siapa sahaja. Kita ijtihad macam mana dah pening, tak tahu. Macam mana nak buat? Kata ulama, tapi kita yakin salah satu dah diminum oleh anjing. Kita buang dua-dua dan pindah kepada tayamum. Kalau tak ada air lain. Kalau ada air lain, buanglah dua-dua, pergilah wuduk dengan air yang kita yakin adalah air itu adalah suci. Baik. Dan juga kata ulama yang keempat, syarat dia ayakuna likulli minal mujtabih fihi aslun fi tathhir aw hil. Mestilah salah satu dah terkena najis yang tak boleh pakai, dan satu lagi asal dia boleh pakai. Asal dia halal. Kata dia ulama, kalaulah asal dia tak boleh dipakai, contoh dia terkeliru, satu air
Suci, satu lagi najis, bukan mutanajis. Najis maksudnya tak tahu mana satu. Ataupun air mawar. Air mawar suci tapi tak boleh dia bersuci dengan dia. Air yang suci tapi tak boleh menyuci dengannya. Sama ada satu air mawar dan dah tak ada bau, satu lagi air suci. Ini pun tak boleh sebab dia asal dia bukannya untuk bersuci. Baik, maka tak boleh beristihad jika satunya air suci dan satunya air najis seperti air kencing. Ataupun sama juga satunya au muharraman kal maitah, bangkai. Baik. Itu adalah syarat apa? Membolehkan kita ijtihad. Baik. Adapun bilakah kita wajibnya ijtihad? Jika ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ni maka wajiblah kita berijtihad. Yang pertama, bahawa dia tak ada air yang lain selain daripada 2 air ini sahaja. Alla yakuna indahu tahirun biyaqin. Kalau tak ada air lain ni sahaja ada, maka wajib dia berijtihad. Dan tak haruslah pindah kepada wajib. Dan yang kedua, alla yablughul ma' bil khalti qullataini wala taghayyur. Bahawa jangan ada cara lain untuk kita sampai boleh jadi suci dengan yakin. Macam mana? Kita kata air ni, satu baldi ni, kita tahu satu mutanajis, satu lagi suci. Ada cara lain untuk kita dapat dua-dua ni boleh jadi suci. Macam mana? Kita campurkan, satukan air sampailah 2 kolah. Kan? Asalnya satu baldi satu kolah. Satu baldi satu kolah, kita gabungkan jadi 2 kolah. Dan air itu tak berubah jadi busuk. Kalau berubah jadi busuk tak boleh juga. Maka ini tak payahlah berijtihad. Kita ada cara alternatif lain boleh dapatkan bahawa dengan air itu semuanya boleh jadi suci. Ataupun kita ambil air lain campur dengan air itu boleh jadi 2 kolah. Kita dah tahu air yang 2 kolah tak akan jadi najis kecuali jika berubah warna atau bau atau rasa. Kalau tak berubah, walaupun masuk najis banyak macam mana pun, tak akan jadi mutanajis. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahawa tidak sempit waktu. Kalau waktu dah sempit, maka wajiblah kita berijtihad. Kalau waktu dah sempit, ini wajib kita berijtihad. Tapi kalau masa masih panjang, waktu sembahyang masih panjang, itu boleh kita cari air lain, boleh berpulang lagi. Tapi ni air waktu dah nak habis, kita tak wuduk lagi, salah satu air dah kena najis, wajib kita kena ijtihad dengan segera. Baik. Ini seperti mana di dalam Sahibul Zubat ada mengatakan apa? Wa yataharra liishtibahi tahirin binajisin walau li'ama qadiri lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin darri usnin mahramah. Kata Sahibul Zubat. Dan dia taharra ni nama lain bagi ijtihad. Dia ada nama dia taharri dan juga tawakhi. Itu semuanya makna ijtihad, berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam bersuci. Dia kata dan dia berijtihad kerana ishtibah, dia kesamaran air yang suci dengan air yang mutanajis. Walaupun boleh ijtihad ni walaupun bagi orang yang buta yang mampu. Ini kata ulama bagi orang buta yang mampu berijtihad. Ada pun orang buta yang tak mampu ijtihad, ini dia kena taklid orang yang tak buta. Sama juga dalam kiblat. Kalau dia tak boleh nak ijtihad kiblat ke mana, dia kena tanya orang yang tidak buta. Lal kummi, kum. Ini dipanggil pergelangan baju, pergelangan tangan ni dipanggil kum. Ini tak boleh. Sebab kenapa? Dia tak berbilang-bilang, satu pakaian saja. Wal bauli, sama juga. Baul tak boleh, kencing tak boleh. Satu air suci, satu air kencing tak boleh. Sebab kencing bukan asal dia air yang suci. Dia asal dia dah memang najis. Wa maitatin, dan bangkai, sama juga. Bangkai asal dia najis. Ada 2 ekor ayam, satu dah sembelih, satu lagi tak ada sembelih, dah mati. Mana satu yang najis, satu mana yang halal? Tak boleh ijtihad. Wa maitatin wa ma wardin, air mawar pun tak boleh sebab dia asalnya bukan air yang suci lagi menyucikan. Wa khamrin, air arak, sama juga. Wa darri utnin, darri utnin maksudnya susu keldai. Kita ada 2 bekas susu, satu susu keldai, satu susu kambing.
Mana satu susu keldai dia haram dimakan. Susu dia najis. Setiap binatang yang haram dimakan, maka susunya najis. Itu kata ulama. Itu kaedah dia. Setiap binatang yang haram dimakan, susu monyet, susu keldai. Keldai ni keldai ahli. Pada awal Islam, sahabat makan keldai. Lepas tu Rasulullah larang, dah masuk, tak boleh makan. Sahabat tengah masak dalam periuk, apabila sampai khabar kata Rasulullah kata mengharamkan keldai ahli. Keldai ahli, keldai jinak. Sahabat buang, tumpahkan, tak makan pun daripada daging keldai. Adapun keldai wahsy. Wahsy ni liar. Kalau bahasa Arab sebenarnya keldai wahsy ni adalah kuda belang, kita kata. Bahasa Arab keldai, bahasa kita kuda. Itu halal dimakan. Jadi susu dia najis, haram diminum dan najis. Itu pun kalau ada tersamar antara susu keldai dengan susu kambing, tak boleh ijtihad. Sebab susu keldai asal dia najis, bukan asalnya suci. Wa darri utnin mahrama, sama juga dengan mahram. Mahram pun tak boleh. Sebab itu tak ada peluang untuk kita ijtihad. Kita tak tahu macam mana nak dapat maksud dia ni mahram kita ataupun tidak. Baik. Itu kata musannif, walau a'ma, walaupun orang yang berijtihad tu adalah orang yang buta. Kata dia, wa iza akhbarahu bi tanajjusihi siqatun wa bayyana sababa aw kana faqihan muwafiqan i'tamadah. Jika seseorang memberitahu tentang kenajisan air, sedangkan dia adalah seorang yang boleh dipercayai dan dapat menerangkan sebab-sebabnya, atau dia seorang faqih. Orang faqih ni orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun dalam bab ni, ilmu fiqh luas. Yang sama pandangan dengannya, iaitu yang sama pandangan dari segi mazhab. Jangan dia faqih, ini faqih Hanafi, kita faqih orang mazhab Syafi'i, tak boleh. Maka wajib untuk berpegang dengan pandangannya. Baik, sekarang ni musannif nak bagi tahu apa dia? Kita macam bab ijtihad tadi, sambung lagi. Kita masuk tandas, tengok ada 2 baldi, tapi ada anjing dah minum daripada 1 baldi. Ada orang bagi tahu kata ini mutanajis, ini suci. Boleh tak kita berpegang dengan pendapat ni? Ke kita nak ijtihad juga? Ataupun orang dah bagi tahu kita tak tahu kiblat mana, ada orang bagi tahu ni arah kiblat. Ataupun orang dah bagi tahu tempat ni kena najis. Boleh tak kita berpegang? Asalnya tempat ni suci, tapi orang dah bagi tahu tempat ni dah kena najis. Boleh tak kita berpegang dengan pendapat ni? Kata ulama, tengok orang tu yang dia bagi tahu. Siapa yang dia bagi tahu? Jika orang yang bagi tahu tu dia adalah orang biasa, bukan orang faqih, bukan orang alim, tak belajar tentang bab suci, tentang bab bersuci ni, dia tak tahu. Dia bagi tahu tempat ni kena najis. Kata ulama, kena tanya sebab. Orang ni siapa? Orang biasa kata tempat ni kena najis. Kenapa sebab kena najis? Dia kata sebab kena kencing, kena berak, apa lagi? Dia bagi terangkan, bagi tahu. Bagi tahu ni arah kiblat ke sini. Mana kamu tahu arah kiblat? Jika dia bagi tahu satu tempat tu dah terkena najis, orang yang bagi tahu tu bukan faqih, dia kena terangkan sebab. Tapi kalaulah orang yang bagi tahu kita tu tempat tu kena najis dan dia faqih, tak payah tanya sebab. Sebab dia dah alim. Tapi syarat dia apa? Mestilah dia faqih dalam mazhab Syafi'i juga. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau kita mazhab Hanafi, dia juga alim dalam mazhab Hanafi. Sebab kemungkinan dia kata tempat ni najis dan faqih, tapi dia mazhab Hanafi, bagi dia najis, bagi kita tak najis. Ataupun dia mazhab Maliki, sama juga dalam mazhab Maliki. Setiap tai binatang yang halal dimakan suci. Itu dalam mazhab Maliki. Tai kambing, tai lembu suci. Sebab kambing halal dimakan, tai dia pun suci. Mungkin dia kata, tak ada, sini tak najis. Dia tanya, mazhab apa kamu? Mazhab Maliki. Itu dengan mazhab dia lain, tak sama. Jadi kita kata dia apa? Mazhab Syafi'i. Dan dia faqih, dia kata tempat ni suci. Tak payah dah tanya sebab, mesti dia lebih mengetahui tentang hukum ahkam.
Ini faham Itu dia kata dia, jika seseorang memberitahu tentang kenajisan air, kata air ni dah terkena najis, sedangkan dia adalah orang yang boleh dipercayai. Pertama sekali mestilah orang yang dipercayai, siqah. Kata adil. Adil ni kata ulama mestilah adil riwayah. Sebab adil ada dua. Boleh jadi saksi ke tak boleh, adil ke tak adil. Adil dia ada dua. Yang pertama adil riwayah, yang kedua adil syahadah. Adil riwayah ni setiap orang Islam yang tidak melakukan dosa besar dan tak meneruskan dosa-dosa kecil, dan kebaikan dia lebih banyak daripada kejahatannya. Kita tak ada yang maksum kecuali Nabi dan malaikat. Mesti ada kejahatan, keburukan. Mana lagi banyak? Kalau kebaikannya lagi banyak daripada kejahatannya, maka dia orang yang adil. Lawan dia fasik. Fasik ni orang yang pelaku dosa besar dan tak taubat, dan ataupun meneruskan musir ala saghirah, meneruskan dosa kecil dan maksiatnya lagi banyak daripada taat. Ini dipanggil fasik. Lawan dia adil. Jadi adil ni siapa? Setiap orang yang boleh dipercayai, orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan, merdeka, hamba, ataupun hamba, ataupun walau dan bukan kanak-kanak dan bukan orang gila. Kanak-kanak tak boleh jadi saksi. Dia dalam hadis tu dia boleh tahammul, tak boleh adah. Dia hanya boleh menanggung sahaja riwayat, tak boleh meriwayatkan hadis. Itu dalam ilmu mustalah hadis. Sebab ada sebahagian para sahabat dia dengar hadis daripada Rasulullah masa dia belum baligh. Tapi bila dia sampaikan hadis kepada orang lain, dia sudah baligh, maka boleh diterima. Sebab syarat baligh adalah syarat adah, bukannya syarat tahammul, menanggung hadis tersebut. Itu panggil adlus riwayah. Walaupun hamba walaupun perempuan. Adapun yang kedua adlus syahadah. Syahadah ni sama juga, cuma tambah lagi mestilah orang lelaki dan orang yang merdeka. Ini dia memadai walaupun dia adalah orang yang adil riwayah. Mestilah orang itu adil. Tapi orang fasik, ada orang bagi tahu ke kita, ini tempat ni air ni dah kena najis. Tengok orang ni memang muka penipu. Tak boleh percaya. Kan? Bolehkah kita pegang kata dia? Tak payah pegang. Kecuali kata ulama memang dia suka menipu, tapi ketika ni kita percaya dia, boleh ambil kata dia. Tapi kalau dia bagi tahu untuk orang kafir, orang gila, kanak-kanak bagi tahu, tak perlu kita ambil kata dia. Kecuali kata ulama sampai bilangan ada tawatur. Ada kanak-kanak bagi tahu, air ni kotor ni, air ni najis ni. Siapa? Kanak-kanak. Tak payah ambil kata dia. Kita boleh wuduk. Sebab asal air adalah suci. Kita yakin adalah air ni suci. Budak-budak dia bagi tahu, kita tak yakin adakah kena najis atau tidak. Dia kembali kepada hukum asal adalah suci. Itu kata ulama. Ragu-ragu tidak boleh menggugurkan hukum yang wajib. Tak. Yang yakin. Ragu-ragu tak boleh menggugurkan yakin. Tak boleh. Bahkan yakin boleh menggugurkan ragu-ragu. Jadi kata ulama, kecuali jika sampai ada tawatur, ramai orang semua bagi tahu air ini najis. Kanak-kanak bagi tahu semua kata air ini najis. Orang kafir semua kata air ini najis. Tapi kena bagi tahu sebab. Kalau bukan orang yang faqih. Kecuali kata ulama jika orang gila. Ini orang gila walaupun sampai ada tawatur, ramai orang gila bagi tahu kata air ini najis, tak boleh terima. Orang gila yang bagi tahu, macam mana kamu ambil kata dia? Walaupun ramai. Satu hospital semua orang gila bagi tahu kata air ini najis. Tak boleh. Siap-siap dia mancing lagi dalam kolam. Mana kita tahu? Dah gila. Jadi itu kata ulama, kecuali jika sampai ada tawatur, kecuali orang gila. Ataupun kita percaya dia walaupun fasik. Boleh. Itu kata ulama, asal dia kita beramal dengan yakin. Ini saya nak cakap. Kadang-kadang setengah orang kita belajar fiqh, belajar fiqh, ada najis, ada mustakmal, jadi kita ragu-ragu. Jangan orang bimbang. Apa yang kita tahu dia asal dia suci, kita guna sahaja. Asal air ni suci, guna sahaja. Asal tempat ni suci, kita guna sahaja. Itu pernah berlaku dekat Tarif, ada seorang Habib Muhammad Al-Aidid, dia ada dengar guru ada cerita, dia nak masuk tandas. Tiba-tiba ada tukang orang cuci tandas tu kata, Habib, pakai slipper. Nak masuk tandas, nak bagi lalu tempat wuduk ni kena pakai slipper. Kenapa? Dia kata ada budak-budak kencing lah, apalah, tak tahulah, najis. Habib dia kata, kamu nampak ke budak-budak tu kencing kat situ?
Tak nampak. Dah kenapa kamu hukumkan najis? Sedangkan tempat tu asal dia suci. Jangan kamu ragu-ragu. Ini kadang-kadang kita takut-takutkan, najis, tempat najis, ini boleh jadi penyakit was-was. Ini penyakit was-was ni syaitan. Bisikan syaitan. Dia tak mampu nak halang kita dalam ibadat, dia rosakkan ibadat kita. Dan dia tahu kita jalan yang betul, dia cuba rosakkan ibadat kita. Jadi kita jadi penyakit was-was ni, rasa sini najis, sana najis, sama-sama macam lama-lama jadi macam trauma. Kan? Trauma habis. Tak jadi nak sembahyang, tak jadi nak ibadat, habis tak jadi. Sebab dah terlalu takut momok-momokkan tentang najis. Benda tak ada apa-apa. Kalaulah kamu tak tahu benda tu kena najis, tak payahlah kamu hukumkan dengan najis. Tapi memang kita digalakkan berjaga-jaga. Janganlah kita pergi tempat-tempat kotor, tempat sampah walaupun kita tak nampak najis. Janganlah kita sembahyang kat tempat sampah, sembahyang kat tandas walaupun kita tak nampak najis. Janganlah kita pergi tempat-tempat kotor. Kalau boleh pakaian kita, sejadah kita yakin dan juga ambil berjaga-jaga. Tapi jangan sampai ke was-was. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tu pertengahan. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu tekan dan jangan terlalu abaikan tentang urusan agama kita. Baik, itu adalah kata musannif, jika seseorang memberitahu tentang kenajisan, maka kita pandang kepada orang yang memberitahu. Sedangkan dia adalah seorang yang boleh dipercayai. Syarat kena orang yang boleh percayai. Orang yang tak boleh percayai, tak boleh ambil kata dia. Dan dapat menerangkan. Dan dia terangkan kenapa sebab tempat ini najis. Menerangkan sebab-sebabnya, iaitu orang tentang kenajisan air tersebut. Ataupun dia seorang faqih. Bukannya orang yang boleh percaya saja, bahkan faqih, alim dia dalam fiqah, iaitu orang yang mahir dalam ilmu fiqah. Tapi kata ulama, syarat dia dalam fiqah, dia dalam tentang bab bersuci. Jangan dia alim dalam fiqah tapi dalam ilmu falak, dalam ilmu faraid, dalam ilmu jinayat, apa kena-mengena dengan bersuci. Yang sama pandangan dengannya, maksudnya apa? Yang sama pandangan dalam mazhab. Pandangan dalam mazhab sama, maka wajib untuk berpegang dengan pandangannya. Maka wajiblah dia pegang dengan pandangannya. Baik. Ini ada sebenarnya dalam bab ijtihad ada panjang lagi ya, tapi saya tak pergilah kepada panjang-panjang jauh-jauh, ada masail-masail lagi. Itu tak perlu buat, sampai sini saja. Baik. Baik, sekarang ni kita masuk di dalam bab wasail taharah yang kedua, iaitu dalam awani. Faslun fil awani. Wa yahrum isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah illa li darurah. Seterusnya, haram hukumnya menggunakan bekas-bekas yang diperbuat dari emas dan perak, melainkan sebab-sebab darurat. Iaitu tiada pilihan melainkan bekas dari emas dan perak. Kata dia, wala yahrumu wattikhazuha walau ina'an saghiratan ka mukhalatin wa ka mukhalatin. Dan juga haram juga demikian juga menjadikannya barang perhiasan walaupun sekadar bekas yang kecil seperti bekas celak. Baik. Sekarang ni kita dah tahu kita nak guna air mesti kena guna bekas. Ni asalnya bab hukum bekas, seluruh bekas, bukannya dalam bab air sahaja, dalam makan kita, dalam apa bekas kegunaan harian kita, basuh baju kita, ini termasuk juga. Asal dia bekas ni mudah saja. Itu sebagai ulama tak ada pun sentuh bab bekas. Semua bekas boleh kita pakai dalam bersuci ke dalam apa pun, kecuali ada dua bekas yang tak boleh kita pakai dalam bersuci. Ada yang ketiga, tapi itu bukan haram zati, haram arifi. Yang pertama, bekas daripada emas atau perak. Ini haram dipakai, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak boleh. Yang kedua, jika bekas tu najis atau mutanajis. Kalau mutanajis basuhlah, kalau najis tak boleh. Bekas daripada emas dan perak, bekas yang najis, ini tak boleh dipakai. Yang ketiga, bekas milik orang lain yang kita curi, kita rampas. Ini haram juga, tapi haram aridi. Maksud kalau kita pakai juga sah tak ibadat kita? Sah, tapi haram.
Sama lah macam kita sembahyang pakai baju kita curi. Curi baju orang kita pakai buat sembahyang. Sah tak sembahyang? Sah, tapi haram. Curi tanah orang buat masjid, sembahyang kat situ. Sah tak sah? Sah, tapi haram. Itu haram harifi. Ini haram lezat, haram dan tak sah. Iaitu pertama adalah menggunakan bekas daripada emas dan perak. Emas dan perak haram. Pertama sekali, kenapa haram? Kata ulama, apa hikmah? Asal dia tak perlu kita tanya hikmah. Kenapa syariat haramkan, kenapa bolehkan, kenapa wajib, tak perlu kita tanya. Wajib kena intisal amar, mematuhi perintah Allah Ta'ala walaupun kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ulama alhamdulillah mereka datangkan juga hikmah-hikmah, sebab-sebabnya supaya bagi sebagai kita orang yang lemah iman, boleh berpegang dengan tenang, dengan tenang kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebahagiannya seperti mana dalam hadis Rasulullah bagi tahu, siapa yang makan dalam bejana bekas emas dan perak, nescaya akan menggelegak di dalam perutnya pada hari kiamat. Man akala fi ina dhahab aw fiddah fa inna ma yujajjaru fi batnihi nar jahannam. Itu bahaya. Maksudnya kata ulama apa? Dosa besar. Setiap dosa yang dah dijanjikan azab adalah dosa tu dosa besar. Setiap dosa yang dijanjikan azab sudah pasti adalah dosa tu dosa besar. Rasulullah kata siapa makan, minum dalam bejana emas atau perak, pada hari kiamat perutnya menggelegak dengan api neraka jahannam. Dan sebagai ulama mengatakan, kenapa syariat larang kita menggunakan bekas emas dan perak dalam apa-apa bejana, walaupun kursi, walaupun kata ulama, walaupun celak. Mukhulah ni celak. Haram guna daripada emas ataupun perak. Kata apa kata ulama? Sebab ini adalah sifat orang yang sombong. Kita tahu kan, Firaun, apa lagi? Haman, raja-raja yang zalim tu semuanya kegunaan dia emas dan perak. Ini sifat-sifat orang yang sombong. Rasulullah larang kita tasyabuh dengan orang kafir dan tasyabuh menyerupai dengan orang-orang yang sombong. Larang. Sebahagiannya bukan emas dan perak. Rasulullah larang kita duduk di atas hamparan daripada kulit harimau, numur, singa. Sebab kenapa? Ini sifat jababirah, perangai orang-orang zalim, orang-orang bongkak. Dan sebahagiannya Rasulullah bagi tahu, la akulu ana muttaqi, jangan makan dalam keadaan bersandar. Muttaqi macam tu. Ini pun sama juga. Kita tahu sifat-sifat raja orang zalim, dia makan sambil sandar-sandar macam tu. Larang, Rasulullah larang kita makan menyerupai dengan sifat-sifat orang yang sombong. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata ulama, supaya jaga hati orang-orang miskin. Masya Allah, syariat jaga hati orang-orang miskin. Kenapa? Sebab kata ulama, sebab kita tahu orang miskin, dia makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, nak cari makanan, nak hidup pun susah. Dia pergi kat rumah kita, tengok Masya Allah, hidang pinggan daripada emas, meja daripada emas, kursi daripada emas, pintu daripada emas. Masya Allah, apa ni? Dia akan terasa pecah hati. Itu kata ulama, kasru qulubul fuqara, menyakitkan, memecahkan hati orang-orang miskin, siapa yang pakai emas dan perak. Sampai begitu sekali. Jangan kata agama Islam ni tak ambil berat tentang orang miskin. Sangat ambil berat. Tentang keselamatan, tentang harta mereka, tentang hati mereka pun syariat jaga. Syariat muliakan orang-orang miskin dan fuqara. Dia faham? Itu syariat haramkan kita guna bekas bejana daripada emas dan perak. Tak boleh. Kata ulama, kalau kita guna bekas bejana daripada permata, yang permata ni lagi mahal daripada emas dan perak. Seperti kata pakai daripada marjan, daripada kristal. Cawan ni, kristal ni mahal, lagi mahal daripada emas. Boleh ke tak? Kata ulama, boleh. Kenapa? Sedangkan kristal permata dia lagi mahal daripada emas dan perak. Sebab bukan semua orang kenal permata. La ya'riful jauhari illa jauhari. Takkan kenal permata kecuali manikam. Manikam yang kenal permata. Manikam je, betul. Pepatah ke? Permata tu ahli permata.
Kita tengok permata, apa ni macam batu tepi jalan je, murah je ni. Bagi kat orang ahli dia, wih ni mahal ni. Sebab dia ahli dia. Kan kita tengok pakai bekas cawan daripada Kristen. Ya ke Kristen? Tak kedai RM2 je. Murah je. Tak kenal, bukan semua orang kenal. Tapi emas dan perak, ini semuanya kenal. Ni lagi zaman-zaman dulu. Sebab kenapa? Orang dulu, duit mata wang mereka adalah emas dan perak. Kita zaman sekarang pun banyak je emas tiruan. Kita pun susah nak membezakan emas tiruan dan emas asli sebab kita tak bermuamalah dengan emas. Kita hanya pakai kertas, pakai tembaga, itu kita tak kenal. Kecuali lah ahli-ahli di kedai-kedai emas, dia tahu. Dia tengok saja. Seperti kata Imam Haddad, sebahagian daripada orang tentang saja dunia, dia pegangnya tahu berapa timbangan emas tersebut. Tahu berapa emas daripada mana pun tahu. Punyalah mahir dalam bab dunia. Tanya bab hukum ahkam, bab syarat sembahyang tak tahu. Itu kata ulama haram guna emas dan perak. Ada pun selain daripada tu boleh. Tapi kata ulama walaupun boleh makruh. Makruh kita pakai. Tu kata ulama makruh kita tunjukkan kemewahan kita, kemegahan kita kepada orang-orang miskin. Sebab nak jaga hati mereka. Itu kalau cerita salafus soleh, ulama-ulama dulu, walaupun kaya, Abdurrahman bin Auf, mereka kaya tapi tak menunjukkan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin. Bahkan membantu lagi orang miskin, bahkan menggembirakan hati orang miskin. Dia buat macam seperti orang biasa. Jadi kalau orang-orang biasa semuanya kaya, tak ada terkesan dengan kemegahan dia, tak. Tapi kalau ada orang miskin, kena jaga hati orang miskin. Itu kalau tengok dekat Yaman lah biasanya. Rumah orang kaya, rumah besar, bangloi lagi hebat daripada kita. Pada orang biasa je. Tapi kalau tengok daripada luar, macam rumah setinggal, macam rumah tak siap. Bata pun tak plaster. Kita susun bata, kita plaster kan. Kat luar batu susun macam tu, tak plaster pun. Kadang-kadang ada besi-besi konkrit keluar lagi. Daripada luar. Bukannya tak bercat. Plaster dinding tu plaster pun tak. Tapi kalau masuk dalam, Masya Allah, macam istana raja. Dibumbung penuh dengan corak-corak, penuh kursinya, apanya semuanya, Masya Allah. Kalah rumah ni. Kenapa kat luar macam rumah setinggan, kat dalam macam banglo? Jaga hati orang-orang miskin. Jaga. Kan kecuali kalau dia masuk lain cerita. Jaga supaya biasa orang tak ada nak dengki kita. Kan itu mereka paling bimbang tentang ain, penyakit ain. Iaitu ain ni salah satu daripada hasad, dengki. Ni tak ada dekat negara kita, tak ada. Dekat negara Arab, tanah Arab memang banyak. So sana takut kalau nak tunjukkan kemewahan ni. Kalau ada orang dengki, dia tengok saja habis kita lingkup. Hancur. Itu penyakit ain. Jangan sana tak boleh tunjuk mewah. Kita boleh nak tunjuk mewah, tak ada apa-apa pun. Sakit hati pun lantaklah dia je sakit hati. Tapi kita tak ada kerja apa-apa. Kalau negara Arab, kalau buat macam tu, ada orang puji, ada orang kagum, besok habis. Hancur. Saya cakap dekat Hadramaut, dekat Shibam. Ada satu kampung ni, Shibam ni. Memang satu kampung ni, adat mereka, perangai mereka paling masyhur tentang air. Ada pernah satu hari, masa saya pernah pergi, ada trailer lalu depan kampung Shibam. Payah panjang, bukan panjang banyak. Bawa barang besar, lalu depan Shibam. Orang kampung tengok, kita orang seperak panggil perak kata kan. Tengok semua, besarnya lori, tayar panjang. Tayar lori semua meletup serta-merta. Meletup, habis. Tak bergerak tu lori tu. Bukan satu, dua, semua tayar meletup. Sampai macam tu. Itu kat sana, kalau tak nak kena penyakit ain ni, kata apa? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wala takun dalam Al-Quran ada. Nah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kat sana rumah orang kaya besar-besar, kereta, walaupun kereta buruk sekalipun dia tulis Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ubat dia. Jadi kalau orang tengok, baca tengok ada tulis tu Masya Allah, insya-Allah tak kena penyakit ain. Ini bukan sihir. Ini bukan lain ni. Dia macam sihir tapi lain lagi. Itu jangan tunjuk mewah, tunjuk hebat.
Jangan tunjuk hebatlah depan dekat negara Arab. Jangan. Dekat belah Saudi, belah mana sama macam tu. Saya nampak belah-belah kampung lagi jaga sana. Ini kadang-kadang dia bukan tujuan daripada dia. Kadang-kadang dia tengok kagum dengan anak dia sendiri pun boleh kena. Boleh kena. Dekat Syibah wallah alam ada kata macam tu, ada satu batu besar. Dia orang nak pecahkan tak boleh pecahkan. Jadi dia orang buat macam mana? Dia buat ukir besar lukisan dekat batu tu, buat cantik-cantik, bagi orang kampung tengok. Orang kampung tengok, ui cantiknya lukisan ni, berkecai batu. Itu kekuatan ain. Ainul haq. Betul adalah hadis. Yuridul rajul ila al-qabr wa yuridul jamad ila al-qidr. Ain ni, penyakit ain ni benar boleh menyebabkan seorang tu boleh masuk kubur. Unta boleh menyebabkan masuk dalam periuk. Maksudnya apa? Dah sakit sembelih masuk periuk. Itu adalah tangkal-tangkal dia, adalah. Itu jangan sekali-kali. Syahid kat saya apa? Tentang emas. Jangan kita tunjuk hebat-hebatlah dekat orang-orang biasa. Boleh faham Itu salah satu sebab diharamkan menggunakan bekas berjana emas ataupun perak. Kata musannif, wa yahrumu isti'malul awani adh-dhahab wal fiddah. Dan haram hukumnya menggunakan bekas-bekas yang diperbuat dari emas dan perak, melainkan dengan sebab-sebab darurat. Sebab darurat tubihul mahzurah. Contoh, kita dahaga ni nak minum air, tak ada air lain kecuali cawan daripada emas tu je, bolehlah guna. Ataupun kata ulama sebahagiannya gigi, kan? Orang dulu pakai gigi gigi palsu daripada emas, betul tak? Kenapa tak pakai daripada besi? Kenapa tak pakai daripada tembaga? Sebab besi karat. Ada karat, kita pakai besi, oh cantik, besok dah karat dah. Makan karat pula, kan membahaya kita. Kalau pakai daripada emas dan perak, dia tak ada karat. Itu boleh. Sebahagian anggota, sebahagian orang pakai gigi palsu atau jari palsu, ikutlah tangan palsu daripada emas, perak, boleh. Sebab darurah. Darurah tubihul mahzurah. Darurat tu dah membolehkan benda-benda yang haram. Dan sebagai ulama kata contoh, ada orang sakit mata. Sakit mata, doktor kata ni kena pakai celak. Doktor kata, bukan buat-buat doktor. Doktor kata, yang boleh percaya, ni kamu nak hilang penyakit kamu kena pakai celak daripada emas. Baru boleh sembuh penyakit mata tu. Jadi dia pun buat ambil celak daripada emas, dia pakai. Boleh, darurat. Tapi doktor kata boleh pakai celak saja, tak boleh daripada emas. Dia kata daripada emas, dari emas boleh pakai, dia nak pakai emas tak boleh. Itu tak, bukan darurat. Jadi boleh dipakai celak daripada emas, tapi kata ulama syarat dia apa? Kalau dah baik nanti kena patahkan mirwat tu, jarum celak tersebut. Walaupun kecil, walaupun ibrah kata ulama, jarum daripada emas pun haram. Yang penting berjana. Apa sahaja perkakas kita daripada emas haram juga. Besar ke kecil ke, walau jarum sekalipun haram daripada emas dan perak. Adapun bukan emas dan perak, bukannya berjana, contoh emas jongkong orang panggil kan, dirham, dinar, duit daripada emas dan perak, itu tidak haram. Tidak haram. Ataupun kata ulama, barang kemas, holi mubah, barang kemas boleh, dan tak kena zakat. Barang kemas tak kena zakat, tapi dengan syarat kata ulama mestilah mubah. Iaitu orang yang nak pakai boleh dipakai. Iaitu siapa? Kaum wanita. Kaum wanita boleh pakai barang kemas daripada emas dan perak. Laki yang pakai itu laki, tak boleh, haram. Sama juga kata ulama, tak membazir. Jangan sampai kepada pembaziran. Orang kawasan ni biasa pakai satu gelang, satu cincin, satu rantai. Dia pakai 5 gelang, 5 cincin, 5 rantai. Rantai kapal pula. Inilah kepada pembaziran. Haram dan kena zakat. Tapi semuanya pembazir atau tidak, kata ulama tengok kepada semasa. Ada sebahagian semasa, macam kita orang biasa pakai satu cukup. Tapi setengah orang, kawasan anak mami, kata kan? Pakai rantai besar-besar punya, penuh sampai ke lengan, gelang. Memang dah biasa dia macam tu. Ini kadang-kadang tempat India macam tu. Bagi dia tak membazir, tak adalah membazir. Kata ulama, memang adat dia macam tu. Kan? Kita tengok suasana, keadaan, tempat, masa, bangsa, kena tengok. Tak boleh kita kata membazir saja, tak. Dia rujuk kepada al-uruf. Itu kata dia illa lid-darurah.
Dan kata ulama, haram kita mengguna bejana emas dan perak, dan haram dia kata buat perhiasan, ittikhaz. Ittikhaz ni apa? Kata simpan. Sama ada nak buat hiasan ke, buat koleksi ke, nak letak dalam almari sahaja ke, tak boleh. Kalau nak simpan juga, pecahkan sampai dah tak boleh guna, dan simpan. Tak boleh, simpan pun tak boleh. Kenapa? Kata ulama, li'anna al-ittikhaz yajurru ila al-iddikhar, qad yajurru ila al-isti'mal. Li'anna al-ittikhaz qad yajurru ila al-isti'mal. Kemungkinan boleh, tak mustahil kita simpan, boleh kita guna. Kemungkinan boleh membawa kepada mengguna sesuatu. Kata, saya tak pakai, saya buat hiasan saja. Letak dalam frame, tak tinggi-tinggi. Mungkin dia kata, mungkin sekali nak guna, sekali je nak try, guna sekali je. Kan? Walaupun tak guna, kata ulama, tetap haram guna daripada emas dan perak. Dia kata, walau ina'an saghiran, walaupun sekadar bekas yang kecil, seperti bekas celak. Bekas celak ataupun jarum celak tu, walaupun kecil, haram guna daripada emas dan perak. Ini sebenarnya bab dia panjang, bab dia panjang. Nah, bagi kaum wanita boleh pakai emas dalam barang kemas lah. Pakai bejana, cawan itu tak boleh, laki perempuan semua tak boleh. Dan perak. Bagi lelaki tak boleh pakai emas dan tak boleh pakai perak. Kecuali cincin, itu pun tak lebih daripada 20 misqal. Jangan lebih daripada satu. Ada khilaf, ada kata haram, ada kata makruh kalau pakai lebih daripada satu. Ni setengah orang dukun ke, orang jual cincin ke kan, penuh cincin tu, apa hukum dia? Kalau daripada perak, ada kata timbal dapat Imam Ramli kata makruh. Imam Hajar kata haram, lebih daripada satu. Kalau besi biasa je dan tak. Itu pun tentang bab cincin, sunnahnya pakai daripada perak dan tak lebih. Dan juga kata ulama, ada sebahagiannya seperti dorong gigi dan lain-lainnya. Dan insyaAllah kita akan ambil ada sebahagiannya boleh juga kita pakai perak, iaitu di dalam dabbah. Dabbah ni apa? Tampal. Bekas tu pecah, kita nak petri, nak sambung. Pakai apa? Kita sekarang pakai gam, pakai emas atau perak. Boleh ke tak? Pakai perak, emas, mu'tamad memang tak boleh. Kalau Imam Rafi'i kata, ada tafsir. Ada pun perak, ada tafsir. InsyaAllah itu pelajaran akan datang kita ambil. Mungkin panjang sedikit cerita perbahasan tentang dabbah. Dabbah ni tampalan bekas yang pecah daripada perak. Itu ada tafsir. Ada kala haram dan ada kala harus dan ada kala makruh menggunakan tampalkan daripada emas dan perak. Difaham? Ada satu lagi, iaitu kain sutera. Kain sutera haram bagi lelaki dan halal bagi perempuan. Adalah kain sutera pun Rasulullah larang. Tapi dengan syaratnya, jika dia 100% sutera lah, bukannya sutera palsu tu. Kan kadang-kadang kain plekat tulis 100% kain sutera, itu bohongnya tu. Mahal sutera, bukan senang nak dapat daripada ulat. Ataupun dia bercampur, tapi kain sutera lagi banyak daripada cotton ataupun selain daripada kain sutera, itu haram. Tapi kalau kurang, maka tidak haram. Itu kata ulama haram ya. Sebab kenapa? Rasulullah siapa yang lelaki yang pakai sutera di dunia, dia tak akan pakai di akhirat walaupun masuk syurga. Kata ulama. Dan juga kata ulama, sebab kenapa? Sebab kain sutera ni dia sesuai dengan perempuan, tak sesuai dengan lelaki. Wallah alam. Ada kata apa, kita punya hormon lelaki tak sesuai dengan kain sutera. Perempuan yang sesuai dengan kain sutera. Rasulullah pernah satu hari dia ambil emas tangan kanan dia dan tangan kiri dia pegang kain sutera. Rasulullah kata apa? Inna hazani haramun li dzukuri ummati wa uhilla li inasi. Dua benda ni haram bagi kalangan orang lelaki dari kalangan umatku dan halal bagi kaum wanita dari kalangan umatku. Ini pun kita kena belajar. Apa yang halal, apa yang haram, main pakai je, main guna saja kita pun tak tahu. Faham? Walaupun kita tengok setengah orang guna, haram. Kata ulama haram guna bejana, walaupun kata ulama Kaabah. Ni sekarang kita tengok dekat Kaabah tu ada setengahnya kelambu Kaabah dari sutera. Kelambu tak apa lagi. Ni, apa ni? Dia punya benang. Haram. Ada juga sebahagian daripada tempat-tempat kain Kaabah pancu air tu daripada emas. Pancu emas tu, kan? Ada orang Yaman tu dia pergi umrah,
Dia doa bawah pancung air. Ya Allah, jatuhkanlah pancung emas, jatuhkan. Dia nak ambil, nak bawa lagi. Tapi tak jatuh-jatuh lah. Dia kata mustajab doa kan. Dia nak doa, dia nak ambil. Pancung emas tak jatuh lah. Itu salah satu tempat mustajab doa. Pancung emas. Itu kata ulama haram. Haram ni. Buat masjid, buat rumah. Kan haram. Walaupun kita tengok setengah sultan, kata Sultan Brunei buat daripada semuanya daripada emas. Haram. Tak boleh. Dia faham walaupun macam mana kita kaya macam mana pun, kita kena patuhi undang-undang, prinsip syariat agama Islam. Tak boleh kita mengikut suka guna. Ini semua nak tahu kena belajar. Ikut logik saja takkan sampai. Mana yang haram, mana yang halal, kita tak akan sampai pakai logik saja. Mungkin sebahagiannya ada sampai, mungkin sebahagiannya banyak benda kita tak akan sampai. Dia faham? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan belajar akan datang. Kita sambung lagi tentang bab tafsir menggunakan tempelan, tampalan daripada emas ataupun perak boleh atau tidak. InsyaAllah kita akan ambil pelajaran akan datang. Wallahu a'lam. Marhaba. Seperti kita barang kemas wanita yang tidak digunakan, yang tidak dipakai oleh wanita tersebut, dia wajib beri zakat. Kan? Tapi masalahnya sekarang barang kemas tu dia ada last nak kira dia punya apa tu? Nisab dia setahun tu kan? haul. Nisab haul panggil. Jadi haul kan? Jadi dia pakai lah, dia nak ngelakkan satu hari tu dia pakai, nak ngelakkan dia kena zakat tu. Last day tu, hari setahun tu dia pakai, nak ngelakkan dia kena zakat tu. Boleh ke Ustaz? Yang pertama sekali, kata ulama, pakai tak pakai itu cerita lain. Yang penting tujuan dia, qasad dia. Kalau dia kata tujuan dia untuk pakai, itu tak kena zakat. Walaupun dia tak pakai, tak pernah pakai. Tapi kalau tujuan dia iddikhar, simpan, itu yang kena zakat. Ni faham Itu yang kena zakat. Tengok tergantung kepada tujuan. Ini kita tak boleh nak hukumkan dia. Tergantung kepada niat dia beli. Ya. Walaupun dia sebenarnya dia beli, contoh dia beli dalam 10. Dalam setahun tu mungkin dia boleh pakai 8. So lagi 2 ni sebab dia takut nak kena zakat. Dia pakailah kejap dia lagi 2 tu untuk seharian menggunakan. Tak kena. Tapi ini semuanya tergantung kepada niat. Ini kata ulama, kalau nak ikut fiqahnya macam ni, tak kena zakat. Tapi tengok kalau dia ada tujuan dia buat macam tu kerana apa? Untuk lari daripada zakat. Memang tak kena zakat. Tapi ke hari kiamat dia akan hisap. Kat dunia boleh dia lari daripada undang-undang ni, ke akhirat dia tak boleh lari. Ini panggil helah. Untuk muslihat dia nak lari daripada wajib kena zakat. Kata ulama memang ini bukan ni saja, banyak benda lain macam tu juga. Ada benda-benda lain juga. Dia ada duit banyak, dah kena zakat. Nak sampai dah hujung tahun, dia bagi isteri dia semua je. Dah putus hal kat situ, tak kena zakat. Isteri dia pegang dah dekat dah sampai 1 tahun, dia bagi balik suami dia. Pasing-pasing macam tu saja. Kena zakat? Tak, tapi berdosa. Helah dalam lari zakat, kewajipan, lari daripada hudud, ini berdosa. Ya, faham? Tapi hukum Islam tak boleh. Sebab kita tak tahu apa tujuan dia. Kita tak boleh nak menghukumkan benda dalam hati. Afala syaqqaqta 'ala qalbihi, kata Rasulullah. Kamu tahu ke benda dalam hati kamu dah belah dada dia? Kita katakan dah belah dada, tengok apa ada isi dalam hati dia. Tak tahu. Innama nahkum bidh-dhawahir. Wa nufawwidu amra sarairahu ila Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak menghukumkan benda dalam hati. Dia ni jahat ni. Hati dia jahat, sangka buruk. Tak boleh kita hukum. Rasulullah tak hukum. Tak orang munafik. Orang munafik tak beriman langsung. Rasulullah tahu dia tak beriman. Rasulullah tahu. Tak bunuh, tak biar saja. Boleh faham Itu hukum dengan benda zahir sahaja. Adapun tentang benda-benda dalam hati ni, kat akhirat dia akan hukum. Kat dunia dia tak akan hukum. Faham Sama juga kata ulama, ni sebenarnya siapa yang pakai barang kemas tu. Kalau orang perempuan dan tujuan dia pakai, halal. Dan tak kena zakat. Dan kalau lah lelaki, haram. Kata ulama setengah contoh, emas dan perak milik orang lelaki, tapi tak kena zakat. Sebahagian ada dekat negara Arab, setengah orang dia beli emas banyak, dia tak pakai, dia buat apa? Dia sewa kepada orang perempuan. Sewa. Yang pakainya siapa? Dia. Bukan dia pakai. Orang perempuan yang pakai, tapi milik dia. Ini pun tak haram.
Tak haram sebab setengah orang mampu beli emas, setengah orang miskin tak mampu beli emas, tapi waktu majlis kahwin dia nak pakai emas, sewa je lah. Walaupun daripada orang lelaki. Ni pun dipanggil huli, mubah. Tapi kalau yang syarat dia sewa kepada perempuan, jangan sewa kepada lelaki, memang haram lah. Faham Baru ni lah, dalam seminggu 2 ni saya tengok ada cara pernikahan bukan Islam dinikahkan oleh orang miskin. Macam mana Ustaz? Dia baca kita bukan mengatakan pernikahan tu sah tak sah, sebab nikahan tu agama lain. Orang Islam yang menyertai agama. Ni pernikahan yang mana ni? Bab cerita yang cerita pasal mana ni? Saya pun tak apa-apa baca, tak ambil tahu sangat tentang sosial. Orang lelaki ni lah, dia menikahkan pasangan yang bukan yang bukan Islam. Dia baca ni boleh ke orang Islam menikahkan orang bukan Islam? Allah alam, itu kena rujuk kepada ahli dia. Kita masuk dalam agama dia, maknanya baca dalam Itu sebenarnya dia tengok, kalau kita masuk campur dalam hal ibadah mereka, itu boleh bawa kepada kekufuran. Walaupun dia akidah hati dia betul. Tapi kalau hanya adat biasa sahaja dan hati dia tak ada kena-mengena, itu tak jadi kafir lagi. Kata ulama contoh, kalau dia menyentuh tentang ibadat, dia pergi sujud depan berhala, walaupun dia kata hati dia betul, jadi kafir. Jadi kafir. Ataupun ambil setanggi Cina tu, pergi depan buat macam tu kata hati saya betul, boleh jadi kafir dengan perbuatan. Jadi kita sentuh apa? Tentang ibadah mereka. Sebahagai pakai cross tu, pegang cross, pakai rantai cross tu, boleh jadi kafir walaupun akidah dia betul. Tapi kalau hanya ada biasa, benda biasa, orang kafir makan, kita makan, orang benda biasa begitu, makan makanan mereka, jenis resepi mereka tak kena mengena dengan najis, tak ada kena haram, tak jadi kafir. Semua gantung kepada niat. Wallahualam, saya pun tak tahu. Sebab saya tak boleh nak hukumkan apa yang mereka buat. Saya pun tak baca tentang benda tu, tak itilak benda tu. Tak boleh saya nak meletakkan hukum jika saya tak tahu masalah. Yang eloknya kita serahlah kepada ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada ahli dia. Kita bukan ahli dia. Kan kita pula nak pergi sibuk-sibuk hal dia. Biarlah kepada pemerintah, ulama, yang masuk hal campur dengan mereka. Kita bukan ahli dia, tak perlulah kita masuk campur. Tapi kita kena berjaga-jaga. Sebenarnya dengan muamalah orang kafir ni, nak pergi melancong, pergi ziarah kanisah, tempat-tempat sembah-sembah orang kafir, gereja, tak elok. Makruh kata ulama. Makruh, tak elok. Orang pergi Mesir ziarah ulama aulia, dia pergi ziarah Firaun. Tak elok. Makruh. Tak elok. Sebab pergi kat gereja, sebab kita kata memang hati kita etika betul, tapi menggelapkan hati kita, mengeraskan hati kita. Sejarah kota yang dilaknat oleh Ya, sama. Ya. Firaun tu sendirilah kena laknat. Bawalah ke mana pun. Tempat kaum Samud, kaum Ad, tak payah pergi. Rasulullah lalu dekat kampung kaum Samud, Rasulullah tutup kepala dia, jalan segera. Rasulullah tak kasih siapa-siapa tetap kat situ, ambil air daripada situ, Rasulullah tak larang. Kita pula boleh buat pergi melancung-melancung. Tak elok. Pergilah cari tempat rahmat, jangan cari tempat azab. Nak cari pasal. Boleh faham? Jadi sama juga tentang ibadat orang kafir ni, sebenarnya tak payahlah kita masuk campur. Dan sebenarnya kita, ulama kata, kita bergaul dengan orang kafir pun tak elok sebenarnya. Kecuali hajah. Kita nak pergi kedai, beli barang, tapi kawan dengan baik-baik, duduk lama-lama dengan itu, semua mengeraskan hati kita. Kan? Dan dia cakap benda, kadang-kadang jadi pemikiran itu tu dah terikut dengan pemikiran orang kafir. Na'udzubillah. Kita kawallah dengan orang Islam. Pandang kepada wajah orang Islam, ini menerangkan hati kita. Tu banyak pandang kepada wajah orang kafir, pandang kepada berhala, ini mengeraskan hati kita, mematikan hati kita. Tak elok kecuali lah hajah. Kita nak pergi jual beli, takkanlah nak pergi kedai Cina kita nak tutup mata. Kan? Apa hajah tak apa, kawan kita biasa tak apa, tapi jangan selalu. Rasulullah perintahkan kita duduk berkawan dengan orang-orang soleh, orang Islam yang soleh, yang bertakwa. Jangan duduk dengan orang Islam tapi fasik, apatah lagi orang kafir.
kecuali untuk kita berdakwah. Kan? Kita terkesian kawan kita ni orang kafir. Kalau dia mati, manalah pergi dia ni? Na'udzubillah kan. Kita kesian kat dia, kita ajak dia dakwah dengan hikmah, dakwah dengan keadaan kita, tunjuk akhlak kita dengan baik, harap-harap dia boleh masuk Islam. Itu bagus. Kalau kita kuat, kita tarik dia masuk Islam, tak apa. Jangan kita tak kuat, takut kita tertarik juga dengan perangai mereka, dengan akidah mereka. Na'udzubillah. Boleh faham jadi itu sebenarnya memang itu sebenarnya hukum ahkam apa benda sebenar wallah alam, itu kena serah kepada ahli dia. Apa tujuan dia buat begitu wallah alam, kita tak tahu. Dan juga walaupun apa-apa pun tak eloklah kita pergi hadir perkahwinan orang kafir ke, ibadat orang kafir ke, munasabah orang kafir ke, tak sepatutnya. Boleh faham walaupun kita tak boleh menghukumkan orang pergi kanisah, pergi gereja, pergi perayaan orang kafir, tak boleh kita menghukumkan dengan kafir, kecuali perbuatan dia zahir-zahir dia adalah perbuatan kafir, itu boleh jadi kafir walaupun akidahnya betul. Ni faham Saya tak beranilah benda-benda media sosial ni, saya tak berani sentuh. Tak maaf. Takut tersalah cakap. Boleh ada soal ni? Boleh kita tutup majlis? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفق أهل الخير وعلم عليه وفقنا اللهم للخير وعلم عليه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.